بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز غسل الحائض أو غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. Bab dalam menjelaskan bolehnya membasuh, perempuan haid membasuh kepala suaminya, wa tarjilih, dan menyikatnya, menyisirkannya, wa taharati su'riha, dan bersihnya air liurnya, wal ittika fi hijriha, dan juga bersandar di pangkuannya, maksudnya tidur di atas pehanya, baring atas peha orang yang sedang dalam keadaan haid. Wa qira'atil qur'ani fih, dan membaca Al-Quran di dalam pangkuannya, di atas pangkuannya. Maksudnya apa? Hukum boleh kita orang perempuan haid, dia sikat, dia kat sini dipeluk, dia kata dipeluk, itikak tu bersandar. Hijriha maksudnya bersandar, maksudnya baring atas pehanya, kemudian baca Quran, kemudian air liurnya, semuanya suci bagi perempuan yang dalam keadaan haid. Tajuk ni Al-Imam Nawawi letakkan. Kemudian kata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, qala al-Imam Muslim bin Hajjaj al-Qushairi rahimahullahu ta'ala al-Imam, qala haddathana Yahya bin Yahya قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami. Yahya bin Yahya At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Yahya bin Yahya At-Tamimi, Al-Imam Al-Hafidh. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, Imam kata Yahya bin Yahya At-Tamimi ini imam. Kalaulah aku ni ada nafkah, maknanya kalau aku cukuplah duit, kata Imam Ahmad, nescaya aku dah pergi dah jumpa dengan dia, belajar dengan dia. Imam yang besar, ahli hadis, Yahya bin Yahya At-Tamimi. Dia telah beritahu kepada kami, berkata, saya telah membacakannya di hadapan Malik. Qara'tu ala Malikin. Dia belajar, maksudnya membaca hadis ni di hadapan Imam Malik. Malik ni siapa? Itu Malik bin Anas Abu Amir Al-Asbahi, iaitu Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Darul Hijrah, a'lamun nas bisunnah, orang yang paling alim tentang sunnah Nabi SAW. Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika dia mengajar hadis, dia akan pakai pakaian terbaik sekali, pakai serban, pakai jubah, dengan yang pakaian terbaik, kerana ta'zimnya, penghormatannya kepada sunnah Nabi SAW. Dan dikatakan juga Imam Malik rahimahullah enggan untuk berkenderaan ketika di Madinah,
berdekatan dengan masjid Nabi SAW, kerana dia kata di bawah ni tanah ini adalah Rasulullah SAW. Allahu alam akan kesahihan riwayat ini. Dari Ibn Shihab, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah, imam besar. Dan Imam Malik rahimahullah di antara anak murid athbatun nas fi Az-Zuhri Ibn Shihab, iaitu orang yang paling sabit hadisnya dari Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah taala. Lebih athbat daripada lebih sabit. Lebih sabit, athbat tu lebih sabit lah, yang lebih kuat riwayatnya berbanding dengan Ibn Uyainah. Dari Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah taala. Dari Urwah itu Urwah bin Zubair. Urwah bin Az-Zubair. Dari Amrah. Di sini Amrah nama dia Amrah bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah. Cucu sahabat Sa'ad bin Zurarah kan sahabat Nabi radhiyallahu anha. Okey. Naam. Bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah. Kana fi hijri Aisyah, fiqah. Tabaqah yang ketiga. Tabaqah yang ketiga tabi'in. Tabi'in. Jadi Amrah ni tabi'in. Matat qabla al-mi'ah. Mati sebelum tahun 100, lebih kurang 99, lebih kurang macam tu. Tabi'in. Dia kata dari Aisyah radhiyallahu anha, maksud dia ni anak murid. Amrah ni perempuan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza i'takafa, apabila sedang beriktikaf, maka beliau mendekatkan kepalanya kepada saya. Maksud mendekatkan kepalanya, maksudnya rumah Nabi SAW, dia ada satu tingkap berhubung antara rumah Nabi SAW dengan masjid. Rumah Aisyah radhiyallahu anha kan sebelah saja daripada masjid Nabi SAW, iaitu kubur Rasulullah SAW sekarang. Kubur Rasulullah SAW sekarang, makam Rasulullah itu adalah di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Betul, Nabi kata apa sahaja di antara mimbar dan rumahku adalah raudhah. Jadi sepadan raudhah tu ialah sepadan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mendekatkan kepalanya. Maksudnya Nabi SAW hulurkan kepalanya kepada Aisyah, lalu aku pun menyisirnya. Aku pun sikat kepalanya, sapu minyak. Dan tarjil ni bukan sekadar sikat. Tarjil maksudnya dia memperelokkan, buat macam orang pergi ni lah, orang pergi salon kan, dia basuh, disikat, letak minyak, itu tarjil. Okey, lalu menyisir, sikat ni. Maka beliau tidak memasuki rumah kecuali untuk suatu keperluan. Maksudnya Nabi ketika iktikaf, Nabi tak masuk ke rumah melainkan ada keperluan yang penting. Kita tengok sanad hadis ni dulu. Pertama sekali dalam sanad ni ada sudasiyat. Hadis ini sudasiyat. Sudasiyat maksudnya antara Imam Muslim dan juga Nabi SAW ada 6 orang. Perawi hadis Kitabul Jamaah. Maksudnya semua kita hadis 6 meriwayatkan daripada mereka, kecuali gurunya iaitu Yahya bin Yahya At-Tamimi. Imam Abu Daud tak riwayatkan, Ibnu Majah tak riwayatkan. Dan hadis juga yang menariknya juga ila musalsal bil madaniyin, iaitu orang semuanya ialah ulama Madinah. Start daripada mana? Start dari Imam Malik. Kerana Yahya bin Yahya ni Naisabur. Mungkin Naisabur ni sebelah timur. Yahya di hadapan Malik. Imam Malik Madinah. Ibn Shihab Madinah. Urwah bin Zubair Madinah, fuqaha Madinah. Amrah Madinah. Ibn Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis juga yang menariknya ada riwayat tabi'in daripada tabi'in. Riwayat tabi'in daripada tabi'in. Siapa? Urwah dari Amrah. Sedangkan Urwah sendiri meriwayatkan hadis direct daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi dalam hadis ni diriwayatkan daripada tabi'in yang lain. Urwah dari Amrah. Naam. Yang seterusnya iaitu Aisyah radhiyallahu anha al-mukthirin, iaitu Aisyah ialah sahabat Nabi yang banyak riwayatkan hadis. Okay. Yang ketiga. Yang keempat yang paling banyak riwayatkan hadis lepas Abu Hurairah, lepas Ibnu Umar, lepas Anas, lepas kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan lebih kurang 2210 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang keenam yang menarik sekali, yang ni faedah yang sangat baik, iaitu di dalam kutubus sittah, dalam kitab hadis yang 6, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, apa semua, yang 6 ni, Nasa'i, tidak ada orang yang bernama Amrah melainkan orang ni saja, Amrah bin Abdurrahman. Ni, Amrah binti Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah. Sa'ad bin Zurarah kan sahabat yang jalil, yang meninggal kan, yang awal-awal yang sambut Nabi SAW di Madinah, Sa'ad bin Zurarah. Masya Allah, antara pembesar Madinah, pembesar Ansar yang awal-awal. Masa dia masuk Islam, umur dia dah tua dah, Sa'ad bin Zurarah ni. Jadi atuk dia tu, atuk dia punya moyang dia. Dia Amrah binti Abdurrahman, atuk dia Sa'ad bin Zurarah, atuk dia sahabi jalil. Ilah wa Amrah binti Muqatil bin Hayyan rawat Aisyah aidan wa la yu'raf haluha. Ada seorang lagi perawi hadis yang riwayatkan daripada hadis Aisyah radhiyallahu daripada Aisyah, nama dia Amrah binti Muqatil bin Hayyan. Orang ini riwayatkan daripada Aisyah tapi tidak dikenali. Wala yu'raf haluha min at-tabaqati rabi'ah. Yang Amrah ni tabaqah yang ketiga, itu tabaqah yang keempat. Rawalaha Abu Daud hadisan wahidan fil intibath wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi faedah yang menarik dalam sanad ni apa dia? Iaitu Amrah ialah satu-satunya orang nama Amrah di dalam kutubus sittah. Yahya bin Yahya lah. Yahya bin Yahya At-Tamimi, ke Yahya bin Yahya Al-Laythi, tak ada. Tak ada Yahya bin Yahya Al-Laythi, tak ada. Baik. Mari kita tengok pula pada matanya. Naam. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, okey, dia kata apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza i'takafa, Nabi apabila beriktikaf. Iktikaf ni asalnya maksud iktikaf ila al-habs, iaitu kurung, kita kurung. Kita kurung sesuatu, namanya al-habs, iktikaf. Tetapi dari segi syarak maksud iktikaf, iktikaf adalah menahan diri di dalam masjid, iaitu mengurungkan diri di dalam masjid bersama dengan niat. Bersama dengan niat, itu maksud iktikaf. Apa dia? Mengurung diri, iaitu habs, memenjarakan diri, mengurungkan diri, menahan diri, okey, di dalam masjid, maksudnya tak keluar, ma'an niyah, bersama dengan niat. Itu iktikaf. Dan kita nak masuk bulan Ramadan ni kan, dari sisi ulama Syafi'iyah, iktikaf tu yang di sisi ulama Syafi'iyah sebentar saja pun dah boleh kira iktikaf. Maksudnya kalau kita masuk dia niat iktikaf, dia duduk dalam setengah jam, itu pun dah dapat pahala iktikaf. Okey. Naam. Namun yang kebiasaan yang Nabi SAW lakukan adalah Nabi akan tidur di masjid di bulan Ramadan. Nanti kita akan baca, nanti insya-Allah kita akan buat siri hadis-hadis Ramadan. Okey. Bersama dengan Baitur Rahmah, kita akan tengok nanti. Kita ada buat satu siri, nanti dalam 3 siri kita akan baca semua hadis-hadis Ramadan dalam bab kitab Bulughul Maram. Naam, jadi Nabi pun mendekatkan diri, yudini, mendekatkan ilayya ra'sahu, kepalanya. Wat-tarjil huwa nahwu qawliha fa'aghsilhu. Wat-tarjil tadhin asy-sya'r. Nampak? Kemudian dia pun, Aisyah pun mentarjilkannya, tarjilkan rambutnya, rambut Nabi SAW. Jadi saya sebut tadi kan, tarjil di sini bukan sekadar sikat. Okey. Dia termasuklah tarjil ni ialah sikat, termasuk juga meletakkan minyak. Itu juga termasuk tarjil.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dan sekalian nama tingkat mana? Okay. Afwan Ustaz, saya tengok semula. Tak apa, ala kulli hal. Bila terputus baru saja, sekejap. Baru Ustaz, 2 minit macam tu. Baik, baik. Adapun faedah daripada hadis ni sama seperti faedah hadis yang sebelumnya. Sama seperti faedah hadis yang sebelumnya. Nah. Baca hadis seterusnya, tuan-tuan. Tapi poin daripada hadis ni yang kita sampaikan, apakah poin daripada hadis ni yang berkaitan dengan masalah haid? Jelas. Iaitu Nabi menyisir kepada Aisyah menyisir kepala Nabi rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ini tak nampak jelas ketika ni Nabi haid. Nanti dalam riwayat yang sebelum ni kan kita dah bincanglah, dah tengok. Okey. Nabi SAW dia mendekatkan dirinya dalam keadaan dia mendekatkan dalam keadaan Aisyah ketika itu dalam keadaan haid. Nanti kita akan tengok dalam riwayat yang seterusnya. قال إمام مسلم رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين. Daripada Qutaibah bin Sa'id Abu Raja al-Baghlani al-Thaqafi Tabaqah al-Ashirah hingga tahun 240 Hijriyah. Dan beritahukan kepada kami Laith, yakni Laith bin Sa'ad, Imam Qadi Mesir, telah beritahukan kepada kami Hish tu maksudnya hak, tahwilus sanad. Muhammad bin Rumhin telah beritahukan kepada kami, ia berkata Al-Laith telah mengkhabarkan kepada kami daripada Ibn Shihab, ini Ibn Shihab Az-Zuhri, dari Urwah, itu Urwah bin Zubair, dari Amrah, ini Amrah binti Abdul Rahman, bahawasanya Aisyah isteri Nabi SAW berkata, sungguh saya memasuki rumah hanya untuk satu keperluan atau sakit. Maksudnya kalau Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan iktikaf, dia akan masuk bila ada keperluan sahaja. Saya juga tidak menanyakan tentang beliau kecuali hanya untuk lewat sahaja. Maksudnya aku tak tanya melainkan untuk tanya soal je. Maksudnya kalau kita sedang iktikaf, bila kita nak masuk rumah kerana hajat, kita masuk untuk selesaikan hajat je. Jangan pula nak singgah, nak buat benda lain. Contohnya kita sekarang ni, kita bayangkan masjid zaman Nabi bukan macam masjid zaman sekarang, ada tandas kat luar, pusuk-pusuk pemenangannya. Okey, jadi Nabi SAW terpaksa keluar untuk pergi buang air. Bila keluar buang air ataupun pergi balik rumah untuk buang air, pada peringkat awal diorang ni tak biasa buang air dekat kawasan dekat rumah. Biasa diorang pergi jauh. Tapi bila semakin banyak rumah keliling Madinah tu, mereka terpaksa buat macam kawasan buang air besar dekat dengan rumah mereka sendirilah. Jadi bila Aisyah masuk ke rumahnya, dia nampak ada orang sakit ke apa ke, tumpang ataupun Nabi SAW sendiri, dia tak tanya. Dia tak bersembang dalam tu. Maksudnya dia pergi toilet, kemudian dia keluar. Itu maksudnya lil hajah. Jangan macam sebahagian daripada kita, dia ambil kesempatan pula. Dia keluar, kononnya nak ambil makanan. Dia sedang iktikaf. Luar tu dia pergi singgah minum teh tarik dulu kan. Dia nak tunggu. Contoh, saya bagi contoh. Ini kejadian yang berlaku lah. Dia iktikaf, nak ambil makanan, nak bungkus kat luar. Dia order makanan. Lepas tu dia duduk bersembang-sembang dengan orang tu duduk. Bersembang, buat benda lain sekali. Jadi itu tak termasuk daripada perbuatan kerana hajat. Hajat tu kerana hajat dia saja. Bila keluar,
masuk balik kerana masuk balik. Jangan keluar jalan-jalan pula, shopping-shopping pula. Tidak. Tidak, nanti tak dapat pahala iktikaf tu tadi. Dan ketika contohnya macam bulan berlaku, bulan Ramadan, di malam, waktu malam kan, dia nak pergi ambil makanan murih. Dia pergi duduk, dia pergi minum teh tarik dulu, sembang dulu dekat kedai restoran tu sementara nak tunggu makanan tu siap. Itu tak betul. Itu bukan cara iktikaf yang betul. Dan ketika Rasulullah SAW menjulurkan kepalanya kepada saya, sedangkan beliau di dalam masjid, maka saya menyisirkan rambutnya. Maksud kalau Aisyah radhiyallahu anha tidak iktikaf dekat rumah, maka bila Nabi hulurkan kepalanya, maka dia pun sikatlah. Apabila beliau beriktikaf, maka beliau tidak masuki rumah kecuali kerana suatu kebutuhan, iaitu keperluan. Naam. Sebab itu ada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan masalah keluar kerana ada hajat sahaja ni. Okey. Kan lil hajah, Nabi, aku tidak keluar melainkan kerana hajat. Az-Zuhri kata maksud ni ialah al-baul wal ghaid. Hajat maksudnya buang air besar dan buang air kecil. Dan bab buang air besar dengan buang air kecil ni semua sepakat ulama bahawa boleh keluar daripada iktikaf apabila kita nak kencing atau buang air besar. Kemudian mereka khilaf tentang hajat-hajat yang lain. Boleh tak dia keluar untuk makan dan minum? Patutnya bawa lah makanan siap-siap, ini keluar untuk makan minum. Maka ini khilaf. Fatawadda kharij al-masjid lam yubtil wa yaltahiq bihim al-qai' wal fasdu liman ihtaja ilayhi. Maka tak, jadi sebahagiannya kata boleh kalau keluar untuk ambil makanan dan balik je, jangan dia bermakan-makan kat luar. Yang seterusnya pula, boleh tak wuduk luar masjid? Boleh. Tak batalkan iktikaf. Seterusnya, nak muntah, nak buang hingus, nak bekam, okey, itu boleh. Boleh juga. Kalau badan dia sakit-sakit, dia nak bekam, boleh dia keluar sekejap. Ada satu lagi riwayat daripada Abu Daud, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ini Aisyah punya riwayat. Dia kata apa? Qalat as-sunnatu, kata Aisyah, yang sunnahnya alal mu'takif, di atas orang yang beriktikaf, alla ya'uda maridan, dia tak pergi ziarah orang sakit, wala yashhad janazatan, dia tak pergi menguruskan jenazah, wala yamussal imra'atan, jangan dia bersama dengan perempuan, wala yubashiraha, iaitu tidak bersenang-sengan, memeganglah, menyentuh wanita. Maksudnya bergurau senda dengan wanita. Yubashiraha ni maksudnya apa? Saya nak cakap bahasa budak muda, ringan-ringan lah. Yubashiraha, pegang-pegang, raba-raba dengan isteri kan. Wala yakhruj li hajatin illa lima la budda minhu, jangan keluar melainkan ada benda yang betul-betul mesti nak kena buat. Nah, juga riwayat daripada Hasan al-Basri, dia kata apa? In syahidal mu'takif janazatan, kata Al-Hasan al-Basri, dia kata kalau orang yang iktikaf itu dia menghadiri jenazah, atau ada maridan, atau mencari orang sakit, atau kharaja lil Jumaah, atau keluar untuk solat Jumaat, batala i'tikafahu, batal i'tikafnya. Sebab apa? Sebab tu dia kata mestilah dia i'tikaf dekat masjid yang ada sembahyang Jumaat. Dia i'tikaf dekat masjid yang ada solat Jumaat. Okey, di Masjid al-Jami'. Berarti yang rajihnya, yang sahih dalam masalah i'tikaf adalah yang sahihnya i'tikaf di masjid yang ada Jumaat. Ya, yang sahih ialah i'tikaf di masjid yang ada Jumaat. Okey. Itu yang sahih. Supaya dia tak keluar untuk solat Jumaat. Wal maridhu fihi jumlatun fi mahalli nasbin ala halim fi fama as'alu anhu. Naam. Maksudnya Nabi Aisyah kata, bila aku masuk ke rumah dia, aku nampak ada orang sakit, aku tak tanya apa pasal orang sakit tu.
fala as'alu anhu illa wa ana marrah. Melainkan aku hanya lalu saja, tanya dalam keadaan berjalan. Ta'ni, maksudnya aku hanya akan lalu saja. Ada tak terjemah kat sini? Lewat saja. Lewat tu maksudnya lalu lah tu. Okey, tuan-tuan tengok ni bahasa Indonesia, lewat ni maksudnya hanya untuk lalu saja. Okey, terjemahan ni agak kurang tepat. Sungguh saya memasuki rumah hanya untuk satu keperluan. Atau sakit. Tak ada perkataan sakit kat sini. Atau sakit ni tak ada. Salah ni. Bukan kerana sakit. Wal maridu fihi fama as'alu anhu. Betulkan terjemahan ni. Tuan-tuan, siapa yang ada kitab ni betulkan. Betulkan terjemahan dia. Sesungguhnya saya memasuki rumah hanya untuk keperluan. Dan jadi sesungguhnya saya pernah masuki rumah ataupun saya akan memasuki rumah ketika iktikaf bila ada keperluan. Bila ada keperluan. Dan kalau ada orang sakit pun aku tidak. Dan kalau ada orang sakit, ataupun aku pernah, lebih tepat, in kuntu la adkhulul bait. Sebenarnya aku pernah masuk ke rumah ketika aku iktikaf. Dan ketika itu ada orang sakit. Dan aku tak tanyakan tentang orang sakit tu, melainkan aku hanya lalu sahaja. Betulkan terjemahan ni, tuan. Terjemahan ni kurang tepat. Maksudnya I used to enter my house. Bahasa orang putih saya sebut ni. I used to enter my house and there is a sick person in the house. Maksudnya I used to. Macam mana bahasa Melayu I used to? Saya pernah. Saya dahulu pernah masuk ke rumah kerana hajat ketika iktikaf. Dan fi, nak apa bahasa Arab dia tadi? Wal maridhu fihi, dan ada orang sakit dalam tu. Dalam rumah akulah. Fama as'alu anhu, aku tak tanya pasal orang sakit tu. Tak. Fama as'alu anhu. Bahasa Arab dia fama as'alu anhu. Aku tak pergi tanya pasal orang tu. Maksudnya apa maksud aku tak pergi tanya kat sini? Iaitu aku tak pergi sembang-sembang, aku tak pergi apa dia? Yalah, kita kan nampak orang sakit nak jumpa. Assalamualaikum, apa khabar sahabat? Macam mana? Okey ke? Macam mana, dah makin baik ke tak? Tak tanya pun. Aisyah masuk dan keluar. Fama as'alu anhu illa wa ana marratun. Kan aku hanya lalu saja. Illa wa ana marratun. Kan aku hanya lalu saja. Tiba je jadi balik. Ni marrah ni. Marrah. Kita marrah yamurru. Marrah. Maksudnya lalu. Wa in kana Rasulullah SAW la yudkhilu alayya. Walaupun Rasulullah SAW pernah sekali dia masukkan kepalanya ke dalam ke rumah, dan Aisyah pun sapu pula sikat rambut dia. Wa inna ma tas'alu an hala mururiha. Bukanlah maksudnya kat sini kata Syekh tak tanya langsung. Tapi kalau tanya pun sambil berjalan. Kerana Aisyah memandang perbuatan tersebut boleh membatalkan iktikaf. Kita nak tu. Kerana Aisyah memandang perkara tersebut membatalkan iktikaf. Kerana lil hajah, kerana untuk hajat saja. Dan bahawa Rasulullah SAW memasukkan kepalanya ke masjid.
Maksudnya apa? Kenapa Aisyah dia faham bahawa perkara tersebut boleh membatalkan? Kerana dikata dulu Nabi SAW nak sikat, Nabi hanya hulurkan kepala je. Nabi tak masuk rumah pun. Nabi tak keluar. Sedangkan rumah Nabi sebelah je. Boleh je Nabi keluar masjid sekejap. Atau Nabi boleh masuk je rumah. Sebab dia ada pintu kecil. Rumah Nabi dengan masjid ada pintu masuk terus. Boleh, imam boleh masuk keluar terus dalam masjid Nabi SAW, boleh masuk rumah dia terus dan keluar masjid. Nabi tak masuk pun. Sedangkan sebelah masjid dia. Pintu pun pintu dalam masjid. Sebab tu Nabi kata, tutuplah segala pintu kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq saja yang ada pintu kecil. Dulu para sahabat ni dulu, sebab mereka cintakan masjid, mereka semua buat rumah keliling masjid. Dan mereka ni ada dua pintu. Satu pintu keluar rumah, satu lagi pintu masuk masjid. Terus masuk je rumah diorang. Akhirnya bila bila banyak dah, makin banyak rumah buat macam tu, maka dia akan menyusahkan pergerakan apa semua. Maka Nabi SAW kata tutup semua pintu. Maksudnya semua nak keluar kena ikut pintu masuk dia. Jangan masuk ikut rumah masing-masing. Kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu maksud dia. Maka saya pun menyisirkan rambutnya. Jadi Aisyah faham, nampak tak? Nabi SAW tak keluar daripada masjid untuk supaya isinya sikat rambut dia. Menunjukkan bahawa Nabi hanya keluar untuk hajat semata-mata. Walaupun sebenarnya kalau ikutkan sikat rambut tu hajat, tak hajat jugalah. Tapi bukan hajatul masah. Bukan hajat yang betul-betul seperti buang air dan makanan seumpama dengannya. Baik. Kemudian wahuwa fil masjid. Dan dia dalam situ dalam masjid. Nabi SAW dalam masjid. Ayyu masjid Nabawi SAW. Ada alif lam al-ahli. Fa'urajjiluhu. Maka aku pun sikatkannya. Letak minyak. Terserih. Tanzif. Jadi kat sini kata Ibnul Athir, dia kata tarjil maksudnya sikat, tanzif bersihkan, wa tahsin dan memperelokkan rambut tu. Itu saya kata macam pergi salon. Tarjil ni maksudnya dia sikat, dia bersihkan. Sebab kita kena bayangkan zaman tu bukan macam zaman sekarang tuan. Shampoo ada, kita rumah kita kena shampoo tiap-tiap hari. Dia bukan macam zaman dulu. Kita kena bayangkan zaman tersebut. Jadi Nabi SAW bila waktu tertentu, bila rambut tu dah tak berapa nak tak berapa nak elok, Nabi SAW mulalah suruh isinya sikatkan balik, luruskan balik. Sebab rambut Nabi kan panjang. Rambut Nabi kebanyakannya sampai telinga ataupun sentuh bahu dan tak lebih daripada tu. Nabi jarang sekali botak. Nabi botak apabila balik pada umrah ataupun haji sahaja. Bukanlah Nabi tu kebiasaannya botak. Nabi kebiasaannya simpan rambut. Nabi SAW biasanya simpan rambut. Habsun nafs min at-tasarrufatil 'adiyah. Kemudian dia kata apa? Wa kana la yadkhul, tak masuk al-baita, Nabi SAW tak masuk masjid melainkan illa li hajah. Idza kana mu'takifan, itu ketika dia iktikaf. Wa qala Rumh idza kanu mu'takifin, idza kana mu'takifan wal ma'na annahu la yadkhul baita idza i'takafa huwa wa ashabahu. Dia bahawa nak riwayat Ibn Rumhin dikata apabila mereka sedang, Aisyah apabila beliau sedang iktikaf. Ibn Rumhin kata bila mereka sedang iktikaf. Adakah pertentangan? Tidak ada pertentangan. Iaitu Nabi dan sahabat-sahabatnya tak masuk ke rumah melainkan ketika dalam keadaan iktikaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pengajaran hadis ni, apa faedah daripada hadis yang kita sedang baca ni? Yang pertama, faedah pertama, jawazul ghusl haid ra'sa zawjiha. Bolehnya perempuan haid membasuh kepala suaminya, mentarjilkan rambutnya. Termasuk juga al-janabah bil haid qiyasan. Okey. Iaitu janabah dengan haid secara qiyasnya boleh. Sebab itulah Urwah bin Zubair pernah ditanya, atakhdumuni al-haid? Urwah bin Zubair pernah ditanya,
boleh tak perempuan haid berkhidmat kepadaku? Au tadnu minni al-mar'atu, ataupun perempuan dekat dengan aku, au tadnu minni al-mar'ah wa huwa junub, dan keadaan dia junub. Faqala Urwah, berkata Urwah, kullu dhalika alayya hayyin, benda itu bagiku okey, hayyin, okey. Wa kullu dhalika takhdimuni atau takhdumuni, dan semua perempuan wanita aku berkhidmat kepadaku ketika dalam keadaan haid. Walaysa ala ahadin fi dhalika ba's, maka tidak ada masalah. Kerana kata Aisyah radhiyallahu anha, kerana kata Urwah kan anak saudara Aisyah, dan Urwah bin Zubair anak kepada Asma. Kerana dia kata akhbarani Aisyah, kerana Aisyah pernah bagi tahu kat aku bahawa Nabi SAW, bahawa dia menyikat rambut Rasulullah SAW ketika Nabi sedang ketika Aisyah dalam keadaan haid, dan ketika tu Nabi dekat dalam masjid, kat sebelah masjid, wahia fi hijratiha, dan masa tu Nabi pula bukan dalam keadaan berdiri, tuan-tuan. Dan menarik lagi kan, kenapa tuan-tuan ingat tak tajuk bab ni tadi apa? Bersandar, berbaring di atas peha isteri. Nampak tak dia kata? Dan Urwah kata rupa-rupanya keadaan Nabi keadaan Aisyah ketika dia sikat rambut Nabi tu tadi ialah bukannya Nabi ulur kepala sambil berdiri. Ialah macam mana? Kalau saya berdiri nak sikat rambut kan susah. Tak nak ulur kepala. Dulu masa saya baca hadis ni, masa kita tak baca syarah dia panjang-panjang, kita ingatkan Nabi SAW ni ulur macam tu, dia kepala kat tingkap. Tak. Rupa-rupanya Nabi ni dia baring, tapi kepala dalam rumah, badan dia dalam masjid, dan Nabi baring atas peha Aisyah, dan Aisyah sikat. Itu maksud dia. Subhanallah. Boleh kita masukkan sekali nanti pengajarannya betapa romantiknya Nabi SAW. Betapa romantiknya isteri. Kan? Nampak tak? Kata Urwah, dia kata ta'ani ra'sa Rasulullah wahiyya haid hina idzal mujahid fil masjid yudni laha ra'sahu, di dekat kepalanya, wahiyya fi hijratiha, hijriha. Boleh juga wahiyya fi hijriha. Naam. Wahiyya fi hujratiha, dan Nabi Aisyah pula dekat dalam rumah dia. Ya, sebab nak sikatkan rambut mesti dia baring. Dulu sikat. Naam, wahiyya haid. Masya-Allah. Pengajaran yang kedua daripada hadis ni iaitu bersihnya badan orang yang haid. Bersihnya, sucinya badan orang haid, dan peluhnya juga suci. Yang ketiga, hadis juga larangan bahawa orang haid tak masuk masjid. Sebab nanti kita akan tengok riwayat lain pula. Aisyah kata, ya Rasulullah, Nabi kata nawilni, Nabi kata pas aku kain tu. Aisyah kata, ya Rasulullah, aku haid. Nabi kata, fa in haidataki laisa fi yadiki, kerana haid engkau tu bukan dekat tangan kamu. Jadi dipahami bahawa Aisyah kata, aku haid ya Rasulullah. Aku haid ya Rasulullah. Rasulullah tak kata pun, perempuan haid boleh masuk masjid. Siapa kata tak boleh masuk masjid? Nabi tak kata macam tu pun. Nabi kata, haid kamu bukan di tangan. Nabi kata, haid kamu bukan di tangan. Maksudnya kalau hulu barang orang dalam masjid, tidaklah menyebabkan dia menajiskan masjid tersebut. Maksudnya tidaklah termasuk dalam masuk masjid. Masuk masjid. Habis tu kalau perempuan tu dia haid, dia hanya lalu sahaja. Okey. Kata Syekh kat sini, kalau dia lalu sahaja, kalau takut haidnya tu boleh mengotorkan masjid, tak boleh masuk. Tapi kalau dia yakin, boleh lalu. Bukan masuk duduk, boleh lalu sahaja. Tapi si ulama Syafi'iyah, kata kalau lalu sahaja pun tak ada hajat, tak boleh juga. Dengan kalau ada hajat. Masyru'iyyatul i'tikaf lirrijal wan nisa'.
Hadis juga dalil bahawa iktikaf itu disunnahkan untuk lelaki dan wanita. Sebab hadis tadi, pada awal hadis tadi, Aisyah radhiyallahu anha kata, kalau aku iktikaf, aku tak masuk masjid melainkan kerana hajat. Hadis juga larang bahawa larangan suami isteri bersama-sama di dalam ketika iktikaf adalah jima'. Adapun bersama-sama seperti menyikat rambut, duduk atas paha, itu tidak menjadi, tidak memasukkan dan tidak termasuk dalam bab berjima'ah, tidak termasuk dalam bab larangan ketika iktikaf. Allah Ta'ala dalam Quran, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu bermubasyarah suami isteri dalam keadaan kamu sedang iktikaf dalam masjid. Yang ketujuh, faedah daripada hadis ni, iaitu wanita suami boleh minta tolong isterinya berkhidmat, berkhidmat padanya, minta isterinya berkhidmat kepadanya, istikhdam. Kata perkataan menggunakan macam tak sopan pula kan. Suami boleh minta khidmat isterinya agar membasuhkannya, masak, buat roti dan seumpama dengannya. Okay. Dan inilah dia tafsir daripada firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan ke atas wanita juga wajib berbuat ma'ruf kepada suami sebagaimana suami berbuat ma'ruf kepada isteri. Dan inilah dia ma'ruf. Dengar ni, kata ni, kita nak jawab kepada sebahagian ustazah moden ni kata, isteri tak wajib untuk masak. Dia kata, tuan-tuan, isteri-isteri semua tak wajib untuk masak tau. Suami yang kena apa masak, ambil tukang masak. Dia kata. Dia ceramah. Supu bertepuk tanganlah feminis semua. Tepuk tanganlah wanita-wanita yang jahil semua. Tepuk tangan. Inilah dia, ini yang kita nak. Inilah ustazah yang bagus. Hak mempertahankan hak wanita. Apa kata Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi, pensyarah hadis Sahih Muslim, dia kata apa? Wahada minal ma'ruf. Apa yang Aisyah buat ni kepada Nabi SAW, dia kata wahada minal ma'ruf. Ini antara perkara ma'ruf, perkara baik, perkara amal salih, khidmat. Minal ma'ruf alladhi jara bihi amal salaf. Dia antara perkara yang telah berlaku di zaman salaf, itu wanita-wanita zaman salaf. Wa ijma'il ummah, dan juga ijma' umat akan bahawa mengatakan bahawa ini adalah perkara yang ma'ruf dalam syarak. Wa ammal ahadith fihi fi hadhihi kathirah. Di mana hadis yang bab ini sangatlah banyak. Kal ahadith allati waradat bihadan bab. Naam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata, dia letak macam satu qaid pula. Dia kata boleh suami minta tolong isteri dengan syarat dapat redha isteri. Maksudnya kena dapat, maksudnya kalau isteri tu okey baru boleh minta tolong. Boleh minta tolong. Macam kata suami isteri yang tolong sikatkan rambut saya tak senang lah. Boleh. Maknanya perempuan tu maksudnya dah tak boleh nak suruh dia lagi dah. Suami tak boleh suruh tak boleh lagi nak suruh dia. Kata ni kata Imam Nawawi, wa amma bi ghairi ridaha fala yajuz. Kerana tanpa redanya tidak boleh, kata Imam Nawawi. Lianna al-wajib 'alayha tamkin az-zawj min nafsiha wa mulazamati baitihi faqat. Kerana wajib ke atas dia iaitu melayannya di rumahnya dan duduk di rumah sahaja. Okey. Kata Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi, kata fi ma qalahu nazar la yakhfa. Apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi ni boleh dipertikaikan, tidak terlindung lagi, tidak syak lagi.
li'annahu mukhalif lil adillah as-sarihah, kerana dia bertentangan dengan dalil yang sarihah, dengan dalil yang jelas. Fa inna Allah aujaba 'alaiha dhalik, kerana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan isteri untuk berkhidmat kepada suami, untuk mentaati suami. Dia bukan kira kalau dia okey baru buat, tak okey tak apa, tak buat pun tak apa. Fa innal ummata sabiqah, kerana umat-umat yang sebelum kita, iaitu ulama kita yang awal, ulama salaf, nassa fi wujubi ma ta'arafahu an-nas, telah mewajibkan, menaskan bahawa wajibnya isteri berkhidmat kepada suami pada perkara yang sesuai dengan uruf wanita, uruf manusia pada zaman. Uruf wanita lah, taklah suruh perempuan tu suruh buat bangunan, tak adalah. Wajib kalau isteri kata, awak tolong buat satu bangunan, tolong buat satu rumah untuk saya, plaster shilling apa semua, itu bukan urufnya masyarakat, betul tak? Ataupun awak tolong basuh kereta saya ada 3 biji ni basuhkan, wajib taat, itu bukan ma ta'arafahun nas, uruf masyarakat tak sebegitu. Tapi kalau masak, basuh baju, gosok baju, jahit butang, buat air, sikatkan rambut macam kes ni, tolong angkat barang, okey, tolong sama-sama bersih rumah, maka itu ikut uruf. Maka Syekh ini min khidmati zauj, termasuk daripada khidmat kepada suami. Wal qiyam bi syu'uni baitihi, dan juga menguruskan urusan rumahnya. Wa auladihi, dan urusan anak-anaknya. Wa ghaira dhalik, wa laysa maqsud nikah al-istifraj faqat. Bukan tujuan nikah, suami isteri dapat apa, tujuan ni untuk supaya dapat melakukan hubungan seksual semata-mata. Tidak. Itu sebaliknya. Suami kena uruskan makanan, minumnya, pakaiannya kena pastikan cukup, makan, minum, keselamatan, tarbiyah dia, pendidikannya, isteri tu, keselamatan dia, kesihatannya, semua itu suami kena jaga. Tapi isteri pula dia kena khidmat. Jadi kena balance lah dalam dua sekali. Ar-rijalu qawwamun 'alal qawwam, maksudnya meluruskan wanita, menguruskan urusan dia. Isteri sakit, suami kena hantar pergi hospital. Isteri sakit nak ubat, suami kena bawa ubat. Tapi pada yang sama, isteri khidmat, suami balik penat, buat air, sediakan makanan, masak. Kemudian kata Syekh lagi, wa mimma yuwaddihul murad min al-ayah, dan apa yang menjelaskan lagi maksud daripada ayat tadi, wa lahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf, surah Al-Baqarah ayat 228. Kita tengok tafsir ayat tu. Ialah apa yang telah dilakukan oleh isteri-isteri Nabi SAW. Dia kata apa? Dan juga isteri-isteri sahabat. Fa innahunna qad kunna yakhdumna azwajahunna, bahawa mereka itu dahulu mereka berkhidmat kepada isteri-isteri, kepada suami-suami mereka. Kama buyyina fi ahadits Aisyah, so yang telah jelas dalam hadis Aisyah yang kita baca hari ni, sikatkan rambut, basuh rambut, shampoo rambut. Allahu akbar. Wa kama fi qissati Fatimah fi at-tahn, wa hatta athara dhalika fi yadiha. Fatimah dia apa? Dia tenyih, dia tahin, maksudnya buat apa? Gandum tu dia dia buat apa? Dia jadikan tepung, lepas tu dia pula ayak tepung tu sampai ada kesan-kesan tepung dekat tangan-tangannya. Betul itu. Wa huwa fi sahih, dan sahih Bukhari, wa fi qissati Asma binti Abi Bakar, fa innahu kana tahmal an-nawa min fi ardi Zubair li'alif farasihi, li'alif farasihi. Asma binti Abu Bakar ambil biji-biji benih makanan-makanan untuk apa? Untuk makanan kuda Zubair. Makanan kuda Az-Zubair. Dan juga hadis dalam sahih Bukhari. Dan juga banyak sekali lah hadis-hadis yang sebegini. Hadis Aisyah radhiyallahu anha ni nak masuk Ramadan ni kan. Dia kata aku tak habis qada puasa Ramadan aku sampailah bulan Syaban. Kerana aku busy menguruskan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dan kan nampak tak, sedangkan isteri Nabi ada berapa orang? 9 orang. Dalam satu masa lah. Kalau 9 orang nak bahagi-bahagikan, Allah, dan aku 9 hari lagi, ataupun sebab Aisyah dapat 2 bahagian kan. Saudah bagi dekat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah dapat 2 bahagian. Ni Aisyah pun dapat 2. Apa dia? Kemudian kalau ikut turutan,
Dapat 2, maksudnya 8 hari sekali lah turn dia, turn Aisyah. Tapi tetap juga Aisyah kata, aku sibuk menguruskan urusan Nabi SAW. Maksudnya apa? Sungguh-sungguhnya isteri Nabi untuk khidmat kepada suaminya. Jadi janganlah tuan-tuan, pertama sekali wanita Muslim jangan apologetik. Nombor satu dulu. Nombor satu, jangan apologetik. Kata mana ada perempuan ni kena khidmat pada suami, tak adalah, mana ada. Nah, kita kena terima bahawa memang sunnahnya. Dan itu adalah kemuliaan bagi kami, dan itu adalah satu bentuk daripada cara kami mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kita kena sebarkan benda ni pada orang lain juga. Ini hakikat kebahagiaan rumah tangga. Suami menegakkan urusan nafkah, keselamatan, pendidikan, jaga anak isteri dia, tengok anak isteri dia baca Quran, didik dia, ajar tauhid, ajar akidah sahihah. Isteri dia cari rezeki, cari makanan, bagi makanan yang sedap-sedap, lazat-lazat, yang sihat. Kalau dia mampu berdasarkan kemampuan masing-masing. Isteri pula mana boleh dia kata, oh ini tak wajib, maka dia pun relax duduk ke rumah macam sang puteri permaisuri. Tidak. Baca hadis Fatimah radhiyallahu anha, dia Rasulullah penat ni nak uruskan anak-anak ni, Rasulullah boleh tak minta satu khadam? Nabi kata, aku ajarkan kau zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maksudnya Aisyah pun mengadu penat. Kalau ikutkan Nabi SAW, dapat 1/5 harta rampasan perang tu, ratusan kambing. Nah, Nabi SAW, dia kata, hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi tak seronok ada kat rumah dia ada banyak dinar. Mereka aku simpankan 1 dinar je untuk bayar hutang. Yang lain semua aku akan sedekah. Nabi SAW ni banyak duit. Kalau boleh pakai 2-3 khadam. Tapi tidak, Nabi tidak memilih untuk hidup sebegitu. Barakallahu fiik. Ya, saya rasa alhamdulillah lah. Saya rasa kalau suami tu nak makan, ambil buka GrabFood, nak makan apa malam ni, dia orderkan untuk isteri dia, dia bayar, suami tu bayar lah, okay kan? Ila akhirnya sama-sama khidmat. Dan adakah maksudnya, oh bila baca ni Nabi SAW, maksudnya suami tu boleh bila minta? Tidak. Baca hadis Aisyah radhiyallahu anha, macam Nabi SAW macam orang lain kat rumah. Nabi jahit kasut dia. Maksudnya Nabi, ada juga Nabi buat sendiri. Bukanlah semua benda, oh mentang-mentang ada hadis ni khidmat, dia suami tu pula macam bos pula kat rumah tu. Jangan pula begitu. Yang pentingnya hubungan kasih sayang lah, tuan-tuan rahmatullah. Macam mana kita sayang anak kita, kita potong kuku dia, kita sikat rambut dia. Macam itulah kita sayang isteri kita, suami kita. Sayang ni kita sikat rambut dia. Kadang-kadang kita sikat rambut isteri, isteri sikat rambut kita. Kita urut suami urut isteri. Itulah kebahagiaan rumah tangga itu datang. Tapi kalau kita tidak wajib atas wanita untuk berkhidmat ke atas suaminya, bawa cakap macam tu, dia memberi gambaran yang salah kepada wanita-wanita sekalian, bahawa sebenarnya sunnahnya bagi wanita ialah khidmat kepada suaminya, taqarruban ila Allah, kerana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, dengan ni, annal qawla, bahawa kata-kata pendapat yang mengatakan bahawa perempuan tidak wajib berkhidmat kepada suami, wa innamal wajibu 'alaiha tamkinin nafsiha faqat, yang wajib atasnya ialah menyihatkan badan dia, jaga badan dia saja, bagi cantik itu je. Ghairu sahih, tak sahih. Limunabadatil kitab wa sunnah. Kenapa? Kerana bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, bertentangan dengan amalan salaf. Fatabassar bil insaf, maka perhatikanlah dengan insaf, maksudnya dengan objektif. Tengok hadis ni, wala takun asir taqlid, janganlah kamu jadi orang yang terikat menjadi tawanan taklid, ikut-ikut orang semata-mata. Yang ke-8 daripada hadis ini ialah innal mu'takifah, orang yang i'tikaf, idza kharaja ba'dhuhu minal masjid kayadihi wa rijlihi wa ra'sihi lam yabtul i'tikaf. Bahawa orang yang mengiktikaf, bila keluar sebahagian kepalanya daripada masjid, tangannya tidak batal iktikafnya, seperti hadis tadi.
Juga yang kesembilan, anna man halafa an la yadkhula daran aw la yakhruj minha fa adkhala aw akhadha ba'daha la yahduth. Orang yang bersumpah dia tak nak masuk satu rumah atau tak nak keluar daripadanya, maka dia masukkan tangannya sahaja. Tak, dia tidak melanggar sumpahnya. Kata, saya sumpah saya tak nak masuk rumah tu, tapi dia masukkan tangannya nak ambil barang. Dia kira masuk ke tak masuk? Jawapan dia tak masuk. Walaupun tangan dia masuk. Cantik. Hadis ini juga dalil bahawa perbuatan menyikat rambut, membersihkan diri, memakai minyak wangi, mandi, cukur, berhias, tidak dimakruhkan dalam masjid. Ini pendapat jumhur ulama, tidak dimakruhkan. Tetapi ada satu riwayat daripada Imam Malik rahimahullah, dia memakruhkan perbuatan tersebut. Okey. Tetapi pendapat ini dibantahlah, sehingga Imam Malik kata, ada riwayat daripada Malik bahawa hatta talabil ilm, untuk ilmu pun tidak. Wala wajhul lahu, pendapat ini ditolak lianna sahabah, bahawa sahabat itu menuntut ilmu dalam masjid. Naam. Yang ke-12, annal mu'takif la yakhruj min al-masjid illa li hajatil insan. Ini poin yang kita nak terakhir sekali, iaitu orang iktikaf tidak keluar melainkan kerana hajat. Okey. Imam Tirmizi rahimahullahu taala dia kata wal amalu ala hadha inda ahli ilm, iaitu tidak keluar masjid melainkan kerana hajat ini ketika iktikaf, itulah dia apa yang dipegang oleh, yang diamalkan oleh para ulama ahli ilmu. Nampak tak ini Imam Tirmizi kata inilah yang diamalkan oleh ahli ilmu. Maksud Imam Tirmizi kata ada ahli ilmu yang amalkannya, maka aku pun mengamalkannya. Nampak tak ini apa faedahnya? Faedah bahawa kita ni rujuk alim, kita rujuk orang alim, orang yang lagi hebat, orang yang ulama di kalangan ulama. Bukannya keluar pendapat sendiri. Imam Tirmizi rahimahullah kata inilah pendapat ahli ilmu. Idza atakafa ar-rajulu, bila seorang lelaki itu beriktikaf, an la yakhruja min i'tikafihi, nak dia jangan keluar daripada iktikafnya illa li hajatil insan, melainkan kerana hajat. Wa ajma'u ala annahu yakhruju li qada'i hajatin lil bawl wal ghaid. Jadi mereka semua sepakat ijma' bahawa untuk buang air besar kecil tak ada masalah. Kemudian mereka berkhilaf tentang menziarahi orang sakit, menghadiri Jumaat dan jenazah dan mu'takif untuk orang yang iktikaf. Maka sebahagian melihat bahawa tidak boleh pergi ziarah orang sakit, menguruskan jenazah, menghadiri Jumaat idza ishtarata dhalik, wa huwa qaul Sufyan ibn Sufyan Ats-Tsauri dan juga Abdullah bin Mubarak. Afwan. Allah bin Barak dan Sufyan kata boleh. Hendaklah dia pergi ke sana, pergi ziarah orang sakit satu balik. Dia pergi ziarah orang sakit, menguruskan jenazah. Nah. Fara'a ba'du ahli al-ilm fi ashabin Nabi wa ghairihim an ya'ud al-marid. Sebagian sahabat Nabi juga berpendapat sedemikian, iaitu bolehnya orang iktikaf ziarah orang sakit, menguruskan jenazah dan juga pergi ke masjid. Ini kalau dia tidak beriktikaf di masjid jami'. Kalau iktikaf di masjid jami', tak perlu dah dia keluar lagi dah. Okey. Nah. Tetapi pendapat yang lebih rajih dalam masalah ni adalah tidak boleh. Pendapat yang lebih rajih dalam masalah ni adalah tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Kenapa? Dia kata, ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Dia la ya'udul marid, tidak ziarah orang sakit. Wala yatba'ul janazah, tidak ikut jenazah. Kerana berpegang kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan kata Syekh Muhammad Adam Al-Ayyubi, dia kata indi anna ma qalahu Ahmad min al-amal bi hadis Aisyah huwa al-arjah. Dan kata Syekh Muhammad Adam Al-Ayyubi, apa yang diamalkan, apa yang dipegang oleh
apa yang dipegang oleh Imam Malik, Ahmad dan juga Syafi'i tadi, itulah pendapat yang paling rajih sekali kerana kuat hujahnya, dalilnya kuat berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi. Wallahu taala alam bissawab. Wallahu taala alam bissawab. Ada soalan tak dalam bab ni, tuan-tuan, para pendengar sekalian? Kalau tak ada soalan, ana minta izin untuk habiskan awal. Okay. Jadi insya-Allah Kitab Fathul Majid kita tangguhkan pada Darsul Qadim biidznillah taala pada kuliah akan datang dengan izin Allah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi